Ada orang gamble juga kalau dia soal tak mampu nak jaga anak dia apa semua tu, tapi dia still juga nak anak juga because dia kata anak tu rezeki. Aku tak pasti macam benda kan ada orang cakap kalau macam mana, aku tak tahu ni dari segi Yazran boleh sahkan nama ni pasal apa ni Sahkan apa pula ni? Aku pemohon cap sahkan reject dan deny ke? birth control ni maknanya kalau kau tak nak conceive sebab takut rezeki tak cukup, macam tak boleh. Kau kena reason sebab keselamatan ke benda tu tak apa, tapi not of takut rezeki tak cukup. Kau tak boleh kawal tu disebabkan benda. Faham tak aku? Ni pandangan Islam terhadap Islam, rancangan keluarga. Rancangan keluarga ni maknanya kalau kau nak rancang keluarga sebab kau takut ni kalau ni tak cukup duit ni nak bagi makan. Kalau kau nak disebabkan benda tu macam seolah-olah kau tak percaya rezeki Allah bagi. Benda tu betul tak? Yes ke? Ataupun sebenarnya siapa yang buat ruling tersebut? Aku pernah dengar benda tu. Sebab aku nak sandaran dan dalil tersebut. Apa yang orang bagi ruling semua ni semua ialah tafsiran mereka terhadap apa-apa ayat yang ada. So tak ada apa yang memutlakkan kita mengharamkan orang buat family planning dan sebagainya. Kita patut respect wholly apa yang mereka tafsirkan. Itu bukan memutlakkan kita punya kehidupan kita sendiri. Itu pandangan aku pasal ni. Mungkin ada orang lain ada pendapat aku lain. Bukan macam kau berpendapat macam mana? Bukan kawan prof je, sebab aku ada lihatlah few apa ni lah, first of all family susah, tapi anak sampai lebih 10 semua kan. Lepas tu ataupun nak dekat 10 anak macam yang kawan kita yang dekat Saudi tu, kita tahu dia mampu, gaji pilot kita besar lah, nak tanggung 8 orang anak tu, we can understand that. Kalau so okay, so dia tapi ya lah yang anak ramai ni anak first of all yalah family tak terjaga kan. Dia macam kerja kampung yang macam gaji sikit. Lepas tu anak ramai and then anak tak terjaga. Sesudahnya anak-anak dia tu besar macam tak tahu lah dari segi kualiti, tak tahu lah. Kita pun tak tahu aku ni dikira anak yang kualiti ke tak lah. Tapi maksud aku anak-anak tu besar tanpa perhatian ibu bapa lah sepenuhnya. Kalau kau tanya aku, kita boleh bagi pendapat sini 4-4 and we can go through one by one. Tapi kita kena tanya jugalah pendapat orang-orang yang agamawan. Agamawan pula boleh bring up siapa ulama' yang cakap benda-benda ni semua supaya kita dapat more knowledge about this. Tapi at the end of the day, kena analisis jugalah apa yang mereka kata semua tu. Whether benda tu mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita ataupun lebih kepada keburukan. Ada orang gamble juga kalau dia soal tak mampu nak jaga anak dia apa semua tu, tapi dia still juga nak anak juga because dia kata anak tu rezeki. To me is more of macam mana? Gambling haram. Kau cakap dia gamble ke? Tak, macam kan setengah orang macam okay, ni contoh-contoh yang pernah berlaku aja. Orang tu dia buat dia pregnant, dapat baby, kena naik pangkat kan, macam kata rezeki anak kan. Macam mana biasanya macam bila berlaku pertambahan anak tu kan, Allah akan bagi rezeki jalan macam mana pun akan datang, akan bagilah rezeki celah mana. Rezeki insyaAllah akan dicurahkan kepada hamba bertakwa. Kalau Kafi tu dia ada mention al-mal wal banun azizatul hayatid dunya. Maksud dia harta anda, harta kamu semua dengan banun, anak-anak laki dan perempuan adalah perhiasan dalam dunia ni. Semua benda ni boleh membuatkan kau lagi berjaya dan provided you uruskan sebaiknya lah. Harta kalau tak urus sebaiknya pun anda tak boleh berjaya. Jadi adakah nak mengatakan bahawa yang macam katakan family anak ramai kan, lepas tu even anak yang dah ada pun makan tak cukup kan, sekali why dia pregnant lagi.
So adakah nak mengatakan lelaki macam ni, I mean lelaki dan isteri yang macam ni consider tak bertanggungjawab ke? Bagi aku bukan bertanggungjawab tau. Mostly kadang-kadang yang benda berlaku pasal kurang ilmu kan. Dia tak tahu pancuk alam tu boleh pregnant Kurang ilmu. Kadang-kadang bukan pasal baca dalamnya apa semua. Kadang-kadang bukan benda tu adalah bukan baca dalam tu. Benda tu aku rasa macam tu level 1 punya ilmu. I think benda ni dia macam dia kena tahu Tak pergi sekolah apa ke? macam tak apa dia kena tahu the well-being of the others, well-being of your partner. You kena apa benda ni kalau kau tak tahu kau tak akan tahu sampai kau sendiri baca buku ataupun kau duduk dengan mak bidan lah. Mak bidan dengan mak-mak dengan apa semua kan. You are exposed to this topic apa semua. So macam ni apa kalau ni tolong apa macam kadang-kadang ada yang orang tak tahu pun dia kena berpantang ke apa semua kan. Of course yang mana orang tahu yang berpantang tapi untuk diserigat tu lain cerita lah kan. Dia tahu berpantang tapi dia diserigat tu lain cerita lah kan. Ni kalau tak kau tahu pantang nenek moyang ni kan. Pantang nenek moyang tu konteks lain. Itu kita bahasa lah kan. Peka bahasa. Cakna bahasa. Beka bahasa. Beka bahasa. Okay. Bagi aku is knowledge. Is what you are exposed to. Kadang-kadang macam contoh you kata macam tambah anak macam ramai anak rezeki banyak apa semua. Well in a part betul, tapi at the same time you kena macam dia kena fikir juga kalau anak ramai ni macam a bit troublesome to me apa semua, what is the mitigating factor apa semua. Macam kalau dia dapat fikir sikit, dia fikir panjang sikit, dia akan cari ilmu untuk macam ilmu jaga family ke, ilmu jaga pasangan sendiri ke, limitation apa semua. Kadang-kadang yang yalah kadang-kadang yang aku assume yang mana anak 8, anak 9, anak 10 ni natural banyak. Mesti natural lahir conceive naturally. Bukannya tak tahu lagi conceive Caesar apa semua. Subuh lah. Which is subuh one thing. Subuh and natural. Then itu dah recipe lah tu. The recipe of of getting Success. very successful with one tu lah kan. Tapi itulah I mean is with how much knowledge you have, that is how much that the person can perceive lah with the amount of knowledge. Itu yang dapat hasil dia macam tu. So macam orang kata beli saham lah apa semua kan. So kalau kau knowledge this knowledge lah. Aku sendiri tak pro. So macam benda tu kalau kita approach yang macam pregnancy like saham tu, macam orang tak nak attempt kot. Cap, apa pendapat pasal ni? Family planning tersebut, kau lebih kepada kecenderungan mengatakan yang mana? Mengatakan boleh, cumanya aku nak memahami mereka yang tak kontrol lah. Maknanya kita rasanya nak judge orang tak boleh lah, itu kehidupan mereka dia sendiri. Dia cakap kan. nak memahami. Kenapa? Lagi satu lah, bagi situasi lah, banyak berlaku dalam masyarakat kita kat Malaysia ni. Ada orang anak satu, lepas tu nak anak dua, lepas tu nak anak tiga, anak empat. Kalau mampu Alhamdulillah, and ended up mampu. Tapi kita kena fikir juga well-being of pasangan tersebut. Pihak wanita mengalami macam tadi dah di-explain oleh Amir, pasal pantang dia kena lalu. Pantang sebelum beranak dan selepas beranak bersalin. Berapa lama dia nak recover balik ke berat yang asal? Apakah perubahan hormon yang berlaku masa dia trimester yang pertama, kedua, ketiga, ke-10, ke-11, ke-53? Hari-hari pantang tersebut, perubahan hormon kita tak rasa selaku lelaki. Ada orang kata perempuan tu muntah trimester yang kedua, lelaki pun rasa semua. Itu mungkin rare case ataupun psikologi saja. Mungkin berlaku, aku tak nafikan lah benda tu kan. Mungkin ada orang alaminya juga. Tapi kita tak dapat selami betul-betul apa yang dijiwa ibu tersebut. Janganlah kita memaksa-maksa walaupun katakan pasangan tu baru nak relax lepas dah ada anak semua tu. Lepas tu kita nak pergi holiday dan sebagainya. Tak pergi holiday, planning tu semua tak dapat. Kita tak sempat jangan prank wife lah. Jangan prank wife. Betul. Jangan prank wife.
Point dia satu je, jangan pentingkan diri sendiri. Ada ramai Kalau orang dapat views, apa tu? Views. Wallahu alam bisawab. Dan lepas dia dapat banyak anak, bini dah melalui perubahan hormon dah banyak semua tu kan. Lepas tu dia dah rasa bini dia tak menarik lagi. Lepas dah ada 6 anak tu, dia cari kahwin lagi satu. Apa itah yang kita nak bring up, janganlah pentingkan diri sendiri. Masa duk tengah nak beranak banyak tu, fikirkan anak, rezeki Allah apa semua lagi banyak Tak, lagi. yang Kita jaga- nak convince kan yang kononnya isteri dia tu kan. Yang jaga. Yang jaga bukan Dia dia. rajin yang jaga. Banyak wife yang jaga kan. Tak. Ni dengar ni isteri saya dengar cik. Dia backup perempuan cik. Tu, benda ni menarik. Ada seorang kapten ni yang agak rapat, baik dengan saya lah, tak rapat. Okey lah, seorang kapten yang baik dengan saya. Dia ada, setahu saya sekarang dah 4 wife dia. Tapi masa yang 3 wife sebelum tu, setiap wife ada 2 je anak. Dia tak dilimitkan 2. Sebab pada dia nak macam nak kualiti dan juga yelah yang jaga wife dia akan jaga. So dia bangga anak ramai tapi yang jaga kesian lah wife dia kan. That's why ada anak ramai tapi wife yang berlainan. 2. So cara dia macam tu lah. So maknanya tak membebankan isteri tu. Dan dia pun bagi semua kemudahan kat wife-wife dia. So dia macam ada sistem dan juga berstruktur lah. Macam tu lah. So maknanya Aku seorang rasa wife 2 je. ada orang mindset yang tadi, yang anak ramai tadi tu, kalau ikut kita punya Tak budaya boleh. orang Melayu kita, ramai agricultural kan dulu. Mana kerja office semua zaman dulu kan. Katakan 4 generation atas kita banyak lebih kepada agriculture. So lagi ramai anak, lagi cepat dia rasa ada bantuan dia di ladang dan di sana semua. Dan tempoh masa untuk groomkan anak dia jadi boleh membantu tu, to be able to help tu, ability tu cukup taraf tu, masa tu je dia suffer. Dia fikir gitu. Umur 6 tahun dah boleh dah start tolong dia sikit-sikit semua tu. To be honest, fair tak untuk anak tu? Wallah alam, dia boleh belajar awal. Kita tak tahu lah, hidup journey orang berbeza kan. I think fairness is really subjective, betul ya. Fairness is really subjective. Tapi macam betul juga macam preparing anak, anak apa anak 6 tahun boleh tolong apa semua. Tapi in that context macam actually the son knows how to make a living and already understand dia punya what the father does for the living. So I don't think it's unfair lah. So I think for that context of life is macam justified lah. Ada point justified. So kita balik kepada zaman sekarang ni. Orang banyak kerja office pilot. Bolehkah kita ajar anak kita jadi kerja macam office kita masa usia 6 semua? Tak boleh. So jadi when's the last time kita ada bring your kids to the office? Bring your kids to the cockpit kalau tak. Aku nampak benda ni macam tak fair lah untuk anak-anak sebab ni subjektif kan, sebab era berbeza lah maybe. Tak dulu pun pada aku pada aku kalau kau sedap main dapat anak kau jaga anak kau janganlah macam expect kau nak bebankan anak sulung kau jaga anak-anak yang bawah tu. Maknanya tu kat kita lah, family planning tu juga pada aku benda tu penting lah. Sebab yelah kau yang waktu kau bersama dengan wife kau yang seronok semua kan. Tapi dapat anak tu tiba anak kau tu pula yang kena. Kau boleh lah bagi the worst part kau tinggalkan anak. Ramai yang kita tengok tinggalkan anak pada usia kecil tu nak pergi dengan bini muda contoh kan. Tu lagi ni lah. So nak justify benda tu kau cakap kat anak sulung dulu masa kau kecil aku bagi full attention kat kau seorang je, kau tak share dengan siapa pun kasih sayang. So sekarang ni it's your turn to tolong kita orang jaga adik-adik kau. Dia akan bagi alasan-alasan macam tu lah kot, and whatever lah. Tapi aku tahu satu kisah yang aku tahu, anak yang dia sulung lelaki, bawah perempuan adalah aku yang kenal lah. Bawah perempuan, yang perempuan ni masa dia membesar, dia berhenti sekolah awal sebab nak jaga adik-adik 10 adalah aku. Dia berhenti awal nak jaga adik-adik dia, and then bila tanya dia, Datuk Nenek buat apa kan waktu tu? So dia kata, apa lagi bahasa marah dalam tu lah. Dia jaga adik-adik dia. Dia jaga, maknanya dia berhenti sekolah jaga adik-adik dia. Macam, aku rasa kalau zaman sekarang boleh kena tangkap kot.
parents dia tu macam dia deny education kat anak dia pada usia Tu muda. pasal Kata dia cakap masa dia tetek pun tak ada lagi, something like that. Dah kena. Child abuse lah kan. Yup. Kecil kena So, paksa ni bekerja. kita dulu Child tahu labour, child abuse. and tak fair untuk dia, tapi kesudahan dia ada something like bila dia dah besar tu adik-adik yang lain tu macam apa-apa family event dia tak payah bayar. Macam diorang kenal jasa dia macam diorang punya mak juga jaga diorang masa kecil kan. Jadi banyak benda dia macam wave lah. Jadi dia kerja pun tak ada education kerja pun ada limit lah. Jadi kerani Wave, ataupun tak boleh lebih daripada tu. So kesudahan dia bagusnya data lah, diorang kenal lah jasa kakak diorang ni. Cumanya untuk kakak tu tak fair lah sebab dia besar tu apa hal beban dia pula yang kena handle adik-adik dia, kenapa Yelah, dia pun ada hidup dia sendiri kan. correct. Ya pada aku tak, aku until now lah aku still berpendapat kau boleh ajar anak sulung tanggungjawab, tapi ada limit lah. Macam tanggungjawab tu tak setaraf ibu apa yang tanggungjawab. Maknanya kau boleh groom dia, kau boleh, tapi tak fair untuk dia. Child grooming Tak Kau boleh yang delegate lah. Kau rasa sedap yang buat anak, Mesti lagi coach lah. Mesti dia lagi. pula yang kena Directing. kena berkorban. Apa hal lah kan, itulah. Which is mentality ni orang dulu suka, tapi orang putih tak buat benda tu kan. Biasanya orang-orang dulu yang Melayu orang kita lah. Tak tahulah Asian. kalau kau cakap pasal Pennsylvanian people apa semua dia orang macam kita juga. Macam kita Contoh lah. macam Orang kampung lah, orang kampung suka buat. serata dunia begini. Memberi tanggungjawab kepada budak tu macam kalau in this context macam rasa harsh sangat, rasa macam kasar sangat. Tapi at the same time is bagus juga nak bagi exposure to lot of things tau. Bukannya kita nak bagi tanggungjawab sebagai untuk kata kau ketolong untuk sara hidup tu kan. Itu macam kuatlah on the one side lah. On the other side untuk kita ni kita boleh bagi much exposure, so I mean for the untuk in a positive way lah. Kan, ambil pengajaran lah. Kalau ikut psikologi dalam Islam ni, maybe aku suka Saidina Ali punya style lah. 7 tahun pertama kau treat anak kau macam raja lah, manjakan. Yang macam kau buat cat pun okay, manjakan anak semua tu. Once dia dah reach umur 8 sampai 14, which is the next 7 years tu, kau direct him, ajar dia apa yang boleh pasal kehidupan semua. And once he reach 14, be his friend, jadi sahabat dia. Jangan arah-arah sangat lah lepas tu. Itu 777 7. Itu Saidina Ali punya style lah, psikologi anak-anak. Dulu kita pernah ni kan, pernah dipaksa bercuti atau dipanggil forced leave. And aku tak ingat lah sebab something like kita tak boleh lebih. Benda ni pun kita punya union ke yang fight benda ni kan. Terlebih annual leave yang tak boleh pakai because pasal banyak sangat kerja. Sebab tu. Sebab kita exceed hours flying dalam setahun, something like that. Tak boleh. So banyak sangat kerja lah. Banyak kerja. Betul. Bukan sebab tak berpakai leave kan. Well, I mean bila you banyak kerja, you tak ada masa untuk leave lah. So I think those two statements go hand in hand. Sebab aku ingat we hit that kind of hour punya limit yang DCA lah kot yang set kan, in line with the company. And end up you dah tak boleh ambil leave. over tu. Yeah, so within the period of your punya cool down period supaya you boleh reset balik for the next year, and the company bagi kau punya leave lah, tak salah aku. Tapi kau tak boleh pilih sangat kan. Memang kau kena ambil leave tu pada waktu yang dia bagi. Dia assign. Dia bagi kau, lepas tu kau memang kena cuti lah waktu tu. And waktu tu kita semua bujang, so tak ada hal lah. Yang aku ingat lah, aku dengan Cap keluar sampai pergi US West Coast, naik turun daripada LA pergi Vegas, pergi LA balik. Menyesal tak ikut korang kan. 10,000 juga habis waktu tu. Tapi masa tu korang dah ada visa US kan? Because company beli visa kan? Apply buat baru. Tapi yang kelakarnya, aku apply sebab visa US ada 2 yang kita eligible. B1, B2 which is for melancong, dengan C1D which is crew. Crew pun dapat. Tapi masalah yang mana ada pergi US lagi.
Kau ingat dekat dalam visa kau waktu kita pergi LA ada. We have the 5 year Aku C1D. yang kru tak ingat ah. Ada. Ada. Aku dapat lah. It was in my visa set. So Okay. anyway, just going back to the 21 days punya forced leave. So apa yang company assign pada kau adalah 21 hari. Dan tak silap aku setiap bulan kau memang perlu ada 8 hari off. So off dengan leave lain. Off ni memang dia wajib bagi kau sama ada kau bekerja ataupun tak kerja. So dia bagi kau 8 campur dengan 21 dan 21 ni dia ambil daripada kau punya balance cuti lah. Berapa-berapa yang kau ada waktu tu. So total dah 29. Dan aku ingat waktu tu aku bulan 4 ke? Bulan 4 kita pergi. I think bulan 4 kita pergi US. So for the whole of bulan 4 tu cuti lah. 30 hari kan, nak 29 hari. So actually I think baki pun 21 plus 8 lah. 21 plus 8 which is 29. Bulan. Pandai pun baca Bulan. buat matematik aku. So half the month aku pergi Melbourne jumpa awet aku. Balik tak sampai 24 jam, bus jumpa Cap dengan Amir dekat Tom Bradley dekat LA. Lepas tu naik kereta Zas terus pergi Vegas. Korang buat apa cuti? Ya dengan ni Amir. Aku tak terlibat lah dalam ni. Aku tak pernah ada 21 hari leave tu. So aku tak terlibat lah. Macam tak kena? Kalau aku kena tapi aku tak ingat. Aku tak ingat aku buat apa. Ngajar band. Dia macam ni. Salah satu sebabnya korang kena 20 days forced leave is based on the fact that dalam 2 tahun, sepatutnya 1 tahun korang patut ada 32 hari cuti kan per year. 31 hari, 32 hari. So kalau 2 tahun, korang patut ada 64 hari. Tapi disebabkan the nature of the operation di mana kita dikerahkan tenaga masa tu, requirement untuk terbang ni sangat banyak lah. Perkembangan penerbangan, industri penerbangan tengah pesat ketika itu dalam kita punya operasi. So patutnya 64 hari tu dalam 2 tahun tu kita tak capai at least 32 days tak silap aku. So once you don't meet that requirement dalam 2 tahun ni, korang terus akan dipaksa 21 hari leave 1 April sampai 21 April. Lepas tu tambah pula lagi 8 off day, itu jadi 29 hari. So as good as 1 month holiday. Apa yang jadi dekat aku sama macam korang. Aku kerja banyak jugalah. So tak capai, tak sempat dalam 2 tahun tu kira cuti 32 hari. Apply tak dapat. Tapi berlaku dekat certain orang yang masuk dalam kategori aku ni, company telah berjaya nak kata tweak sikit the system lah. Dia bulan March tu dia paksa aku 14 hari cuti. Masa April tu so that masa April tu aku punya baki cuti tu hanya tinggal 29 macam tu lah. So you tak dapat 32 hari, so you are not eligible for this 21 days of forced leave. So siapa yang ada itu berlaku kepada aku. Itu berlaku. You know the specification of dates, detail yang exactly mungkin aku salah. Instead of 32 hari jadi 30 hari ke apa. Tapi konsep dia begitulah yang jadi kat kita. Because it happened a long time ago, dah lebih berapa 13 tahun dah benda ni. So lama dah. So aku ingat dia punya konsep dia begitulah. Cuma detail yang jumlah hari tu mungkin aku tersilap sikit lah. Jadi sekali aku kena dulu sekali waktu tu kita kena. Sekali je kena. The next 2 years pun benda sama berlaku, tapi company dah berjaya letak lagi ramai orang buat macam yang kategori aku tu. Bulan Mac tu dia letak 10 hari ke 14 hari just to tak bagi. Okay. Kinda remember Finley. Sebab apa? Ini pun berkenaan dengan penstrukturan manpower dan planning. Katakanlah semua kita kerja keras gila, dia tak boleh ubah tau. Dia mesti kena 1 April juga semua kena 21 hari. Katakan 70% pilot kena macam tu, siapa yang nak terbang kapal? Jadi company terpaksa buat macam tu. Dekat orang macam aku tu, dia bagi dia stagger kan 10 hari ke apa sebelum tibanya bulan April, supaya okay, kau tak eligible untuk cuti 21 hari tersebut, enjoy. So benda ni kita boleh faham sudut company punya perspektif jugalah. Takkan nak bagi semua kita 21 hari cuti kan. Tapi union marahlah, Persatuan Pekerja marahlah benda ni company buat tu kan. But that happened to me. So
macam biasa ada orang boleh kata life tak fair lah, korang cuti 21 hari. Bagi aku tidak lah. Sebab aku dah bekerja macam penat dah 2 tahun ni, sibuk je kerja kan. Kerja to the max semua. Bila dah dapat 14 hari ni, alhamdulillah lah Captain. Ya. Dapat 14 hari tu digunakan untuk berehat, dan April masa korang pergi aku terpaksa terbang balik. Ada Alhamdulillah lah. satu benda yang aku ingat-ingat lupa lah, tapi aku nak tanya korang lah. Seiringan dengan 21 hari ni, ada leave buyback tak? Aku macam ingat lupa ada macam program leave buyback di mana kau ada dapat duit sikit untuk macam kalau dia dah clear 21 hari ni, ada lagi lebih yang dia tak boleh clear. Dan tak silap aku ada certain ruling di mana kalau kau kerap minta leave dan kau kerap dinafikan leave tersebut, maka engkau akan dibayar untuk leave ni. Dia macam ni lah. Benda ni berlaku kat aku lah sebab aku apply leave. Semua yang apply tu antara 12 mungkin 13 di reject. So antara So, 10 yang aku apply tak. Antara 10 yang aku apply negatif 1. Antara 10 yang aku apply 20 tak dapat. So boleh kata dari aku join company sampai yang tarikh korang leave tu, aku tak pernah di approve pun leave. Ni menunjukkan betapa sibuknya lah company masa tu perlukan pekerja dan sebagainya. So lepas dia bagi force leave yang sebelum tibanya April tu, lepas dah tolak-tolak tu, dia macam ada satu cycle baru. Kira April untuk tahun seterusnya. Dia start balik yang 32 hari entitlement tu. Maknanya adalah hari yang baki yang kita tak pakai tu kan. Baki tu dia bayar kat kita. So tibanya April punya payslip tak silap aku dibayar macam baki yang cuti yang tidak dipakai itulah dalam tempoh 2 tahun tersebut. Aku ingat tentu agak lumayan juga kan. Alhamdulillah agak lumayan lah. Tapi itu kira macam kalau diberi pilihan memang aku akan pilih cuti lah sebab naluri manusia perlukan rest kan. Very exhaustive pekerjaan yang memenatkan semua kan. Perbezaan time zone, jet lag. Kadang-kadang kita perlu relax sikit kan. Bila dapat cuti ni sebab kau tak dapat cuti 20 hari untuk tahun ni, kita terpaksa bagi kau 20 hari punya gaji. So alhamdulillah lah dapat gaji tersebut. Banyak Alhamdulillah lah. Itulah. Ni Amir Zaidi ingat ke benda ni? Korang pun dapat tapi tak sebanyak yang macam tak lah sebab kau lagi tak dapat cuti. Betul. Dia macam just ingat-ingat macam tu je lah. Kadang-kadang ada tahun-tahun yang dia bagi macam cuti yang staggered kan, macam 10 hari sini 10 hari situ kan. Yang ingat lupa jugalah dan apa yang aku buat pada hari cuti pun aku tak ingat. nothing special kot. Buat album lagu. Ada kalau masa tu bila ada kesedaran lagi. Kena ada kesedaran buat album ini, buat lagu nasyid ni. Lepas tu kita track back dalam Facebook profile kita. Tahu berapa tu status apa? Status dangkal apa yang kita bertulis? Itulah dia. Aku actually dah banyak delete lah sebenarnya. Saya cari Facebook dia bagi memori kan. Memori. Inilah dia kedangkalan. Hari ini dalam memori ya. Hari ini dalam sejarah. Hari ini kedangkalan dalam sejarah. Kedangkalan hari ini dalam sejarah. What did my brain fart? I think if stinky, I delete lah the fart. If just regular stinky, then can stay there. Kadang-kadang yang playback tu ada status-status yang kita tulis yang kita tak faham pun. Masa tu kita tengah main game kan. Dia tu status tu based on yang game yang kita main pada tahun 2006, 2007. Lepas tu kita baca balik macam kita tak dapat relate. Apa maksud yang aku punya komen status yang aku tulis tu update tu? Tak faham. Ada fikir-fikir kita tulis status tu kan, cakap betul balik, berani betul kita punya, very vocal very vocal. Masa tu friends list kita very limited. Sekarang tak berani sebab dia masih limited. Kau masih limited. Tapi anyway lagi banyak kita macam exposekan diri kita dalam media sosial dan internet yang kita buat sembang-sembang ni semua, lagi banyaklah kita susceptible to kritikan dan sebagainya. Anyway, give and take lah. Tidak dinafikan lah.
Aku rasa macam Amir Zaidi cakap tu lah, berani and untuk aku sendiri dorongan behind dia is aku manusia yang very excitable waktu aku muda, and maybe that's why same. aku keluar benda-benda yang macam tu, macam ni apa dangkal bodoh sangat ni, buang. I think I took out a few lah yang I think benda sama yang akan berlaku pada 5 dan 10 tahun aku datang untuk budak-budak yang 20 tahun sekarang ni naik tinggi 30 tengok dan ke belakang kan macam kau ni kan kalau aku boleh tempeling kau kan. Aku dah bagilah satu. Ada Insta nasihat tak story, korang boleh bagi kepada Alamak, korang yang berumur ini 25 live tahun show ni. kalau korang berjumpa? Cap, ada tak nasihat yang kau boleh Live show. bagi kau jumpa kau umur 25 tahun? Cap. Favorite quotes? Favorite. Favorite quote siapa? Fikir dulu sebelum bertindak. Okay. Wah, ini Palta. Energize Palta. brain before engaging Engaging tongue. tongue. TikTok. Alah. Engaging tongue.